الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min yawmin yusbihu al-'abdu fihi إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلقه، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفه، أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ma min yaumin yusbihul 'abdu fihi illa malakani yanzilan. Nabi kata tak ada satu hari pun yang manusia bangun pada pagi itu melainkan Allah turunkan dua malaikat kepada dia. Nabi kata tiap-tiap hari kita bangkit tidur, Allah Subhanahu wa taala hantar dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkata satu daripada malaikat itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Malaikat hak satu ni kata, ya Allah, bagilah kepada orang yang menafkahkan harta dia pada jalan Allah ini ganti yang lebih baik. Setiap pagi kita bangkit tidur, ada dua malaikat. Allah Subhanahu wa taala tugaskan dua malaikat ni doa. Hak satu dia doa supaya Allah Subhanahu wa taala bagi ganti dengan rezeki yang lebih baik. Kalau sekiranya kita ada keluar duit untuk nafkah fi sabilillah. Walau 5 dik, walau sekupang, walau 2 kupang, walau 5 kupang, walau RM1 kita bagi. Kita bagi itu, malaikat ni doa dekat Tuhan. Ya Allah, bagi ganti kepada orang yang sedekah duit ni, ganti yang lebih baik daripada tu. Wa yaqulul akhar. Nabi kata, dan malaikat hak satu lagi pula berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Malaikat yang satu lagi pula berdoa, ya Allah, habiskanlah, rosakkanlah harta orang yang kedekut tidak mau belanja sedikit pun pada jalan Allah ni. Dua malaikat. Satu, doa kepada Allah supaya orang yang keluar sikit belanja pada jalan Allah diberi ganti dengan yang lebih baik. Hak satu, minta doa kepada Allah supaya dibinasakan sahaja, dihabiskan semua harta orang yang kedekut yang tak mau belanja pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinar anfaqtahu fi sabilillah
wa dinar anfaqtahu fi raqabah, wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinar anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, 1 dinar yang kamu belanjakan pada jalan Allah, 1 dinar yang kamu belanjakan untuk nak membebaskan seorang hamba, 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, 1 dinar yang kamu belanjakan untuk keluarga kamu, a'zamuha ajra allazi anfaqtahu ala ahlik. Nabi kata, hak paling besar ialah dinar yang kamu belanjakan kepada keluarga kamu. Kita nak belanja untuk sabilillah, kita nak belanja untuk nak bebas hamba, kita nak belanja untuk sedekah pada orang miskin. Semua tu kalau nak banding dengan duit yang kita belanja untuk keluarga kita sendiri, hak belanja untuk keluarga itu lebih besar. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni tuan-tuan, dapat kita faham bahawa Islam adalah satu agama yang dia start daripada kecil, dia pergi kepada besar. Kita nak bercakap soal nak belanja harta untuk perang sabilillah dan sebagainya, macam mana nak bercakap kalau sekiranya anak di rumah pun tak ada makan. Islam adalah satu agama yang dia start daripada kecil. Settle masalah kita dulu, settle masalah keluarga kita dulu, pelan-pelan baru kita pergi keluar. Kita dah baca dah bagaimana Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun ayat ke dia. Allah waktu turun ayat kepada Nabi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, bagilah peringatan kepada adik-beradik kamu yang dekat. Allah suruh Nabi SAW start dengan orang paling dekat. Maka Nabi start dengan isteri dia. Lepas tu Nabi ikuti dengan anak-anak dia. Kemudian baru diikuti oleh orang-orang yang rapat dengan dia. Bila turun ayat ni, Nabi panggil adik-beradik dia. Mai berhimpun di kaki Bukit Safa dan Nabi seru mereka. Bila bercakap soal infak harta pada jalan Allah, Nabi SAW kata, a'zamuha ajra, pahala paling besar kepada orang yang infak, yang belanja harta pada jalan Allah ialah allazi anfaqtahu ala ahlik, ialah orang yang belanjakan harta untuk keluarga. Kalau sekiranya kita meletakkan keluarga sebagai keutamaan kita, maknanya kita dah buat sesuatu yang menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isma an yudayyi'a man yaqut. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, kafa bil mar'i isma, cukup dianggap satu orang itu berdosa sangat, an yudayyi'a man yaqut, apabila dia mensia-siakan orang-orang yang dia patut tanggung makanan mereka. Kafa bil mar'i isman, cukup, dia ni dah cukup untuk dianggap sebagai orang yang berdosa. Kalau sekiranya makan minum keluarga pun dia tak boleh nak beres. Lagi satu hadis menunjukkan kepada kita perlu dan sangat penting keutamaan diberi kepada keluarga. Tuan-tuan, kita tengok berapa banyak rumah tangga punah ranah lah ni. Berapa banyak anak-anak muda yang hidup jadi kalang pukang lah ni. Berapa banyak anak orang Islam isap dadah lah ni. Berapa banyak anak orang Islam baru sekolah rendah darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2 sekolah menengah, dia isap rokok ke dalam pekan, tak entang kat siapa lah ni. Berapa banyak kemusnahan yang berlaku di dalam keluarga Islam hari ni.
maka cukup. Dengan melihat itu sudah cukup untuk kita ambil pengajaran balik kepada ajaran Islam. Islam ajak kita suruh jaga ni. Hak dekat dengan kita ni jaga. Kalau hak ni kita tak boleh jaga, keluarga kita tidak boleh urus. Tuan-tuan boleh bayangkan kita nak urus satu company besar? Kalau keluarga kita tidak boleh urus, tidak boleh tadbir, tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana kita nak tadbir negara? Kalau benda hak kecil dia ada depan mata tak boleh nak buat, macam mana kita nak buat benda besar? Maka ini kaedah yang dibawa oleh agama dekat kita. Agama nak suruh supaya kita insaf dengan keadaan-keadaan ini. Maka keinsafan itu memberi satu kekuatan kepada kita untuk nak buat perubahan kepada yang lebih baik. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hafsin, Umar bin Abi Salamah, Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Kuntu ghulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ya ghulam, sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. فما زالت تلك الطعمة بعد أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang anak tiri Nabi yang bernama Umar bin Abi Salamah. Tuan-tuan, kita ingat balik hadis. Apabila Abu Salamah mati, isteri dia pergi jumpa Nabi. Pergi cerita dekat Nabi, ya Rasulullah, suami saya Abu Salamah sudah mati. Nabi terus kata dekat Ummu Salamah ni, Nabi kata dekat dia, sabar dan berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi ganti kepada kamu suami yang lebih baik. Bila habis iddah Ummu Salamah ni, Nabi SAW kahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah masa kahwin dengan Nabi, dia ada beberapa orang anak. Anak hasil daripada menikah dia dengan Abu Salamah dulu. Nabi SAW jaga anak-anak tiri ni macam jaga anak sendiri. Maka Umar bin Abi Salamah, di antara anak tiri Nabi, dia cerita pengalaman dia hidup dengan Nabi SAW. Kata Umar, dia kata, Kuntu ghulaman fi hajri Rasulullah SAW. Dia kata, aku masa tu budak kecil dan aku sering duduk di pangkuan Nabi SAW. Dia kata, aku ghulam, masa tu aku budak kecil. Nabi sering ambil aku duduk di atas riba dia. Dan satu hari, wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah. Satu hari dia kata aku makan dengan Nabi. Sambil duduk makan, tangan aku duduk main makanan dalam piring tu. Tatishu fi as-sahfah maksudnya duduk main-main makanan dengan jari. Makanan duduk dalam piring, duduk main macam tu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila tengok benda ni, Nabi kata ke dia. Nabi kata, ya ghulam, samillah wa qul bi yaminik. Nabi kata dekat dia, wahai anak kecil, samillah. Sebelum makan, bismillah dulu. Wa qul bi yaminik. Nabi kata makan pakai tangan kanan. Wa qul mimma yalik. Nabi kata kat dia, makan hak duk ada depan dulu. Kata Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi ni, dia kata, fama zalat tilka ta'mati ba'du. Dia kata, aku start daripada Nabi tegur tu sampai mati, aku jaga apa yang Nabi kata. Hadis ni nak bagi tahu dekat kita, tuan-tuan, bahawa Nabi SAW, kita tak bercakap soal pendidikan yang besar-besar, pendidikan adab yang kecil-kecil pun Nabi jaga. Nak makan suruh bismillah, kecil aja. Kecil saja benda tu, tapi Nabi ajak. Kita hari ni hak besar, semayang kita tak ajak anak kita. Makan suruh bismillah, suruh makan dengan tangan kanan, suruh makan apa yang ada di depan. Ini benda kecil, adab-adab yang kecil. Hak kecil ni pun Nabi jaga. Tuan-tuan boleh bayang benda besar-besar. Kita pula
Hak besar pun kita tak jaga. Mana ke kita nak jaga benda kecil-kecil? Maka tak heranlah Nabi SAW dia boleh tarbiyah bukan sahaja anak-anak dia, bahkan sahabat-sahabat dia. Nabi boleh tarbiyah jadi manusia yang cukup baik. Kita tak boleh nak tarbiyah anak kita. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'ah ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, setiap daripada kamu semua adalah pengembala. Tiap-tiap manusia, nama kata manusia ni, kita adalah mas'ul, adalah orang yang bertanggungjawab. Contohnya Nabi kata al-imam ra'in. Imam yakni pemerintah negeri, ra'in, dia bertanggungjawab. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan disoal tentang tanggungjawab dia. Bukan kata jadi Perdana Menteri ni kerja seronok. Bukan kata jadi ketua menteri ni kerja seronok. Bukan kata jadi menteri ni kerja seronok. Setiap daripada orang yang jadi pemimpin ini mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan disoal tentang rakyat yang dia jaga. Kalau ada rakyat dia yang tak ada makan, dia jawab depan Tuhan. Kalau ada di kalangan rakyat dia yang ternafi hak dia, dia jawab depan Tuhan. Mungkin depan mata, masa atas dunia nampak hidup mewah, nampak hidup makmur, tapi berapa banyak benda dia nak kena jawab depan Tuhan. Maka jawatan itu bukanlah satu benda yang membawa kebanggaan, tetapi dia membawa satu bala bencana kalau kita tak jaga elok-elok amanah yang Tuhan bagi ke kita. Maka tidak sepatutnya timbul soal berebut nak jadi ketua. Tak sepatutnya timbul. Sebab berebut nak jadi ketua bermakna berebut nak pikul amanah. Warrajulu ra'in fi ahli. Nabi kata, dan seorang laki-laki dia bertanggungjawab ke atas keluarga dia. Kita semua ni ada tanggungjawab. Kalau tak menikah, bertanggungjawab dekat mak bapa. Kalau dah menikah, bertanggungjawab kepada anak, kepada isteri. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan Allah akan tanya kita tentang tanggungjawab yang dia bagi ke kita. Seorang anak kita baca Quran tak betul, kita kena jawab. Seorang anak kita tak semayang, kita kena jawab. Seorang anak kita tidak ada ilmu tentang agama, kita kena jawab. Seorang anak kita rosak akhlak dia kerana kita tak didik dia, kita kena jawab. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan disoal kita tentang tanggungjawab itu. Jawablah esok ni. Mungkin kita satu orang manager yang berjaya, tetapi di rumah kita satu orang bapa yang tak berguna. Mungkin kita satu orang pemimpin yang disegani oleh rakyat, tetapi kita adalah satu orang suami yang dibenci oleh isteri. Siapa betul, siapa salah, Tuhan tahu. Kalau tak betul, jawab depan Tuhan itu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan orang perempuan pula dia bertanggungjawab terhadap rumah suami dia. Dia nak kerja ke, dia nak jadi wanita yang berkarier ke, apa itu dia punya hal, tapi kerja dalam rumah itu tanggungjawab dia. Dia nak pergi jadi satu orang yang berjaya, nak jadi iron apa ke, iron lady ke, iron woman ke apa, pergi jadilah, tapi dalam rumah wa mas'ulatun an ra'iyatiha, Tuhan tanya dia. Anak hang ada mak tapi tak rasa kasih sayang seorang mak, jawab depan Tuhan.
berapa banyak sijil gantung di dinding, berapa banyak anugerah dia dapat penuh lemari, dia satu orang pentadbir yang berjaya, tapi kalau anak-anak dia tak dapat mak, dia jawab depan Tuhan. Wal khadim ra'in fi mali sayyidih, dan seorang khadam bertanggungjawab terhadap harta tuan dia. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia kena jawab. Dia kena soal esok dan dia kena jawab tentang tanggungjawab itu. Wa kullukum ra'in, Nabi kata, ingatlah hampa semua ada tanggungjawab. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan akan disoal tentang tanggungjawab itu. Tuan, benda ni bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Kita ambil hadis ni, kita renung-renungkan hadis ni, kita tengok kita dah memenuhi ke tidak kehendak hadis ni. Kalau sekiranya kita rasa kita masih banyak lagi yang kita tak penuhi kehendak hadis ni, perbaiki diri. Masa belum terlewat. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 65. Muka surat 65. Kita masih lagi berada dalam tafsir suratul Baqarah. Muka surat 65 ayat 203. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan sebut olehmu akan Allah pada segala hari tasyrik, yakni yang berbilang 3 hari di Mina, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Bulan lepas kita dah baca ayat cerita pasal ibadat haji. Allah Subhanahu Wa Taala cerita panjang dekat kita tentang ibadat haji daripada ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Dah hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah kamu kerana Allah. Kita dah hurai panjang. Kemudian diikuti dengan huraian-huraian tentang orang-orang yang gagal memenuhi beberapa benda yang disuruh kita penuhi dalam ibadat haji. Sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Dia dalam haji ini tidak boleh buat benda-benda rafat, tidak boleh jima isteri, tidak boleh buat benda fasik, tidak boleh bertengkar semasa buat kerja haji dan sebagainya. Kemudian diikuti pula dengan ayat Allah ceritakan tentang sekelompok daripada kaum Quraisy yang mereka ni dikenali dengan nama Al-Humus. Mereka rasa mereka Quraisy, mereka rasa mereka istimewa, maka orang pergi wukuf di Arafah, mereka tak mau wukuf di Arafah. Mereka memilih untuk wukuf di Muzdalifah kerana Muzdalifah itu masih tanah haram. Mereka rasa mereka orang Quraisy, orang kelahiran tanah haram, tak layak pergi duduk luar daripada tanah haram. Maka orang lain semua wukuf di Arafah, mereka wukuf di Muzdalifah. Itu kita baca bulan lepas. Malam ni dia sambung lagi cerita tentang perintah apa yang patut kita buat di dalam musim haji. Firman Allah, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebut olehmu akan Allah pada segala hari tasyrik. Ikrimah kata, yang dimaksudkan dengan wazkurullah dan berzikirlah kamu kepada Allah itu ialah takbir raya, dia kata. Daripada 10 Zulhijjah raya haji diikuti dengan 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sepanjang 4 hari itu kita disunatkan takbir raya. Itu kata Ikrimah. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Maka barang siapa menyegera dengan meninggalkan tanah Mina pada 2 hari. Dia buat nafar awal. Biasanya orang daripada Arafah mai Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Daripada Muzdalifah masuk mai Mina. Bila sampai di Mina, mula-mula sekali dia melontak Jamratul Aqabah. Lepas melontak Jamratul Aqabah, dia bercukong. Lepas dia bercukong, dia duduk di Mina 11, 12 dan 13 hari bulan Zulhijjah. Untuk nak bermalam pada 3 malam tu dan juga untuk nak melontak pada ketiga-tiga hari itu. Tapi barang siapa yang ada hal, orang sibuk, tidak menjadi salah. Faman ta'ajjala fi yaumi fala isma alaih. Maka barang siapa yang menyegera dengan tinggal tanah Mina pada 2 hari.
Dia duduk 11 hari bulan, 12 hari bulan. Dia tak boleh tunggu dah 13. Dia ada hal, dia ada kerja lebih penting nak buat. Maka pada 12 hari bulan dia keluar daripada Mina. Keluar daripada Mina pada 12 hari bulan itu dipanggil nafar awal. Siapa yang keluar daripada Mina 12 hari bulan, siapa yang buat nafar awal, maka tiada dosa atasnya dengan syarat kemudian daripada melontar jamrah. Tak salah. Kalau kita hari 12 dah nak keluar dah daripada Mina, tak salah. Dengan syarat kita dah pun melontar pada 2 hari itu, 11 dan 12 dah melontar pada 3 jamrah. Selepas habis melontar hari yang ke-12 boleh keluar daripada bumi Mina. Keluar tak tunggu sampai hari 13 itu tidak salah. Begitu. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Dan barang siapa takhir, maka tiada dosa atasnya. Artinya takhir lontar sampai hari 13 dan melontar jamrahnya, maka diberi pilih pada yang demikian itu. Dan siapa yang hari 12 tak mau balik lagi ke Mekah, nak tunggu sampai hari 13 pun tak ada salah apa. Maka itu diberi pilih. Melontar pada hari yang ke-13 itu, nak tunggu pun tak apa, tak mau tunggu pun tak apa. Kalau tak mau tunggu, hari 12 keluar balik. Kalau tunggu sampai dah ghurub matahari, sampai dah terbenam matahari, kena tunggu juga sampai hari 13. Lepas melontar hari 13, lepas lohong, baru boleh balik. Begitu. Firman Allah, liman ittaqa, bagi mereka yang takut Allah pada dalam hajinya. Siapa yang takut Allah dalam buat haji, patuh semua peraturan yang disebut daripada kita baca bulan lepas sampai kita baca ni, patuh kepada peraturan-peraturan itu. Kalau dia patuh, maknanya dia takut kepada Allah. Wattaqullah, dan takutlah oleh kamu akan Allah dengan memelihara segala suruh dan segala tegahnya. Dah dia kata kepada orang yang takut, dia suruh pula dah hendaklah kamu takut kepada Allah. Dia kata, takutlah kepada Allah. Apa bukti kita takut kepada Allah? Kita buat apa yang Tuhan suruh, kita tak buat apa yang Tuhan larang. Tu bukti takut. Kalau curi-curi buat, tu tak takut. Anak kita, betul-betul dia takut ke tak kat kita? Dia takut kat kita ke dia hormat dekat kita? Kalau dia hormat dekat kita, depan kita, belakang kita, dia macam tu aja. Dia hormat kat kita. Dia jaga nama baik kita. Tapi kalau depan kita tengok punya baik, belakang dia buat macam-macam benda tak elok, itu bukan hormat, itu dia takut kepada kita. Kita nampak baru dia takut, kita tak nampak dia tak takut. Kalau betul-betul dia hormat dekat kita, dia takut sungguh-sungguh dekat kita, dia tak berani depan belakang, dia tak berani buat. Maka bukti kata takut kepada Allah tu, dia kata takutlah kamu akan Allah, pelihara segala perintah Allah dan jauhi segala tegahannya. Firman Allah, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahui olehmu bahawasanya kamu itu lagi dihasyar, yakni dihimpun sekalian kepadanya pada hari akhirat. Tuhan kata jaga baik-baik, jangan duk lupa satu hari kamu semua akan dihimpun depan aku. Tuan-tuan, bukan kita aja nanti duduk depan Tuhan. Tony Blair pun nanti duduk ada depan Tuhan juga. Tuhan tu juga lah. Tuhan nak kita duduk sembah lah ni. Semua sekali. Siapa juga, orang yang kita kenal, orang yang kita tak kenal, orang yang baru sekali kita jumpa, yang hari-hari kita jumpa, semua ni esok berhimpun depan Tuhan hak satu aja. Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Bukan seluruh dunia, seluruh alam. Dialah Tuhan. Kita kena hidup berhimpun di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka membalas Allah akan kamu dengan amalan kamu itu. Hari itu Tuhan balas. Hari itu tahu tuan-tuan. Hari itu semua pakat tahu. Hari itu baru semua orang pakat tahu. Rupa-rupanya Al-Quran duk bagi tahu ni betul. Bila semua orang pergi duk berhimpun depan Allah Subhanahu wa taala, tengok betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala ni, masa tu baru kita takut dekat Allah, sebenar-benar takut. Firman Allah, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan setengah daripada manusia, iaitu mereka yang mengajaib akan dikau oleh percakapan pada hidup di dunia, dan tiada mengajaib akan dikau pada akhirat. Ini dia nak cerita pula tentang orang munafik. Orang munafik ni dia kata kalau dengar cakap, kita kagum dengan dia.
Oh, nampak cukup hebat. Tetapi bila diteropong tengok amal akhirat tak ada pun. Tin kosong. Bila katok bunyi pum satu kampung dengar bunyi tin tu, mai tengok kosong, apa isi pun tak ada. Ini dia antara sifat orang munafik. Kerana menyalahi cakap bagi amalan dan bagi i'tiqadnya. Yang kata munafik ni cakap lain, i'tiqad dalam lain. Bercakap ni nak ke Islam sangat-sangat. Bercakap ni, dengar ke cakap ni, kira dia ni nak sangat ke Islam. Teropong tengok, Allah. Subuh tak bangkit semayang. Cakap tak sama dengan amalan. Bercakap ni kira kita dengar gerun, takut, ajaib, kita rasa takjub dengan apa cakap-cakap yang dia keluarkan. Bila teropong tengok, Allah, benda mungkar berserabut tu ada kat dia. Firman Allah, wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, dan menyaksi ia akan Allah Taala atas barang yang di dalam hatinya, bahawa muwafaqah bagi perkataannya. Tuhan tengok dan Tuhan tahu dia ni cakap ni padan tak padan dengan amalan dia. Tuhan tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa huwa aladdul khisam. Sedangkan dia sangat-sangat kuat lawan bantah bagi engkau ya Muhammad, dan bantah ikut engkau kerana seteru bagi engkau. Yang kata orang munafik ni, dia ni aladul khisam. Sebenarnya yang kata munafik ni sangat kuat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercakap bunyi kata mau Islam, bercakap kata nak tolong Nabi, bercakap cukup hebat dengan cakap, tapi sebenarnya hati dia nak tengok Nabi binasa. Maka mereka ini huwa aladul khisam. Aladul khisam ni degil, keras kepala tu semua aladul khisam. Cukup degil, cukup keras kepala. Iaitu satu orang laki-laki yang bernama Al-Akhnas bin Shuraik. Shuraik tu bukan Shuraik. Qaf hujung dia. Iaitu ada satu orang laki-laki zaman Nabi dulu, nama dia Akhnas bin Shuraik. Adalah dia ni munafik. Tapi manis cakap dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya cukup munafik. Tapi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap cukup manis. Bila jumpa Nabi bercakap ni orang tak tahu, kata dialah kot belakang duk tikam Nabi. Orang tak tahu pasal apa? Tengok ke waktu dia bercakap dengan Nabi A+. Tapi Nabi beralih aja, dialah orang yang duk tikam di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni Akhnas bin Shuraik. Bersumpah dia bahawa dia mukmin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih bagi Nabi. Depan Nabi bersumpah, kata dia beriman dengan Nabi, dia mengaku Nabi Muhammad ni Nabi dan dia sayang sangat dekat Nabi. Depan Nabi cakap macam tu. Maka menghampir Nabi akan majlisnya. Maka mendusta akan dia oleh Allah pada yang demikian itu. Dan lalu dia dengan tanaman dan himar bagi setengah. Maka membakar ia akan tanaman dan sembelih dia akan himar. Seperti mana firman Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasla. Dan apabila berpaling ia, yakni Akhnas ni daripada Nabi, maka berjalan dia pada bumi supaya berbuat fasid, buat kerosakan pada dalam bumi. Dan membinasa dia akan tanaman dengan membakar tanam-tanaman. Dan anak himar dengan disembelihnya. Benda ni dilarang oleh Nabi. Nabi tak bagi hidup pergi jahanam pokok tak pasal-pasal. Tak bagi. Kerana pokok-pokok ni semua duk berzikir pada Allah. Dari segi sains ni pula dia hurai cara lain pula lah. Pokok ni dengan duk release mai oksigen untuk kegunaan manusia. Pokok ni ada guna, bukan tak ada guna. Kalau saja-saja nak pergi buang kerana tak suka pokok, itu salah. Dia ni saja-saja, tak ada pasal. Oleh kerana duk dengar Nabi duk habaq kata kita ni kena duk jaga pokok-pokok, tanam-tanam, dia saja. Oleh kerana Nabi kata kena jaga, dia pergi musnah bang. Jahat. Orang jahat. Bila larang tak bagi buat, hak tu dia nak pergi buat. Hak orang tu suruh dia tak buat. Perangai Al-Akhnas bin Shuraik ni macam tu. Depan Nabi, kata dia beriman sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belakang Nabi, hak Nabi duk suruh jaga tu, hak tu dia pergi perosak.
Himar, anak himar kecil-kecil ni saja dia pergi sembelih bagi mati bang, biar orang tak boleh pakai himar ni, tak ada kenderaan, saja jahat. Itu heran tak orang jahat ni? Orang jahat ni heran tak? Dia sadis. Saja jahat. Tak boleh tengok pondok telefon elok sikit, terajang bagi jahanam buang. Tanya sahabat-sahabat kita duk kerja telekom tu. Ambil kapat pergi bubuh. Pergi bubuh dalam lubang masuk koin tu, masuk duit tu cucuk pergi meletup bang. Apa punya jahat manusia macam ni? Benda tu nama pun kemudahan awam. Dia pergi bagi lingkup. Masuk toilet awam ni dengan niat bawa marker pergi duk tulis macam-macam di toilet tu. Tulis macam-macam. Tuan-tuan boleh bayang tak ni orang jenis sakit jiwa macam ni? Dan lebih malang lagi kalau anak kita. Allah, apa ke satu masalah dia ni? Dia sakit jiwa. Dia tak boleh tengok benda elok, dia nak posak bagi jahanam. Dia jenis macam tu, jenis sakit jiwa. Di antara sifat orang munafik ni jenis macam ni, jenis sakit jiwa. Bukan ada hal pun Nabi tak pernah buat apa kat dia. Nabi tak pernah pergi duk sambun duit dia. Nabi tak pernah pergi duk rampai ambil bini dia. Nabi tak pernah pergi posak, pergi penjatuh maruah dia. Nabi tak pernah buat apa kat dia. Dia pun tak ada pasal apa, dia main depan Nabi masuk Islam. Elok dah. Tapi belakang Nabi hantam Nabi. Apa satu masalah dia ni? Apa pasal yang dia duk sakit hati dekat Nabi ni, apa pasal? Yang kadang-kadang orang tanya dia, yang marah sangat dekat Nabi ni pasal apa? Nabi ada buat apa kang? Tak ada buat apa. Aku sakit hati kat dia. Ini ciri-ciri orang munafik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah Ta'ala itu tiada kasih ia akan orang yang berbuat fasad, yang ni buat kebinasaan. Allah tak suka orang macam ni. Orang yang tak boleh tengok bus stop ada bumbung, si katok pergi pecah bang. Orang yang tak suka tengok padang permainan untuk budak-budak main, ada andui, ada apa, dia pergi rongkah besi tu bagi jatuh bang. Dia tak boleh tengok benda elok, dia nak pergi rosak. Lebih teruk lagi, kereta orang duk parking elok-elok, dia pergi turis daripada depan sampai ke belakang satu baris. Apakah satu sakit dalam hati dia? Cara dia pergi buat tu, dia turis di atas bonet kereta di atas apa tu, menggambarkan jiwa dia sakit macam tu. Bergumpai-gumpai. Tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Jenis macam ni ada banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah kata, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tak suka orang yang jenis duk buat kerosakan ni. Allah tak suka orang macam ni. Wa idza qila lahu ittaqillah, dan apabila dikata kepada dia ittaqullah, takutlah oleh kamu akan Allah, akhadhathu al-izzatu bil ismi, nescaya ambil akan dia oleh takabur dengan mengerjakan dosa. Bila pi nasihat dia, pi tegur dia, pi kata dekat dia, apalah hang buat macam ni, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Bila kata lagu tu, dia lebih lagi nak buat benda orang larang ni. Orang sakit jiwa. Orang pergi tegur dia, apalah dia buat. Tegur tu macam juris petrol, api sambang terus. Lagi dia nak tunjuk yang dia ni gedebeh. Ada manusia macam tu. Bukan kata teguran orang tu boleh nak reduce, boleh nak turun, boleh nak redakan jahat dia dah. Tegur tu, dia lagi nak tunjuk. Ini yang dikatakan aladul khisab. Firman Allah, fahasbuhu jahannam, maka memadai akan dia oleh neraka jahannam, wala bi'sal mihad, dan itulah sejahat-jahat hamparan, iaitu neraka. Tuhan kata orang macam ni, aku tak mau banyak cakap, depa ni tempat dia neraka jahannam. Cukup. Orang macam ni tak payah cakap banyak-banyak. Orang macam ni kita buh dia dalam neraka jahannam. Bila dia kenal neraka tu, baru dia tahu, oh, rupa-rupanya ni akibat yang kena aku kerana tak dengar cakap orang beriman dulu ni. Firman Allah, wa minan nasi man yashri nafsahu wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan setengah daripada manusia itu ialah mereka yang jual akan diri kerana nak tuntut keredaan Allah pada mengerjakan taat Allah. Ni hak satu puak lagi pula.
Ada pula sebahagian lagi manusia yang Tuhan buat di atas muka bumi ni, dia ni sampai ke peringkat apa? Nyawa hilang pun tak apa untuk agama. Tuan-tuan tengok. Bila ada manusia, ada dua golongan ni. Ada Nabi Adam, mai anak dia jadi masalah lah. Habil ada, Qabil ada. Start daripada Habil punya perangai, Qabil punya perangai ni, start daripada tu duk bawa mai sampai lah ni tak tahu sampai bila. Manusia kok mana pun akan dua golongan. Akan ada dua golongan. Hak satu ni Allah, hati ni punya lembut, tak tahu nak abang dengar ayat Quran, ayat mata keluar, dengar nak ubah, nak buat bagi jadi baik, nak buat, ini satu golongan. Hak satu golongan lagi dia nak lawan, lagi dia nak tunjuk, lagi dia nak kata dia ni lawan dengan agama, lagi dia nak cabar Allah. Apa Allah boleh buat dekat dia? Ini satu golongan. Maka dalam ayat ni Allah cerita pula, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada pula setengah daripada manusia tu jual diri, gadai nyawa kerana nak tuntut keredaan Allah pada mengerjakan taat Allah. Dan di antara mereka itu ialah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia ni orang hebat. Dia orang hebat. Dia bukan orang Madinah. Dia bukan orang Mekah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia masuk ke Mekah tak ada apa. Duduk di Mekah, dia start menyaga. Akhirnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi jadi satu orang saudagar yang terkenal di Mekah. Kekayaan dia menjadi bahan bercakap orang. Orang pakat duk cerita, Suhaib ni kaya, Suhaib ni dengan gedung perniagaan, Suhaib ni. Cerita pasal Suhaib kaya ni orang duk bercakap merata tempat. Bila Nabi SAW bawa Islam, dia ikut Nabi SAW. Bila dia ikut Nabi, Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia di antara orang yang masuk nama, nak hijrah sama dengan Nabi. Bila dia nak hijrah, dia nak bawa sikit sebanyak harta yang dia ada. Nak bawa takat-takat yang boleh bawa. Nak buat modal di Madinah. Masa dia nak bawa tu, orang Quraisy mai tahan dia. Orang Quraisy kata dekat dia, Suhaib, kamu masuk Mekah, kamu tak ada apa. Kekayaan ni semua kamu buat di Mekah. Lah kamu nak tinggal Mekah, kamu pergi keluar tak ada apa. Macam kamu masuk dulu. Jangan bawa satu benda pun. Dia kata tak apa. Aku tetap nak ikut Nabi SAW. Dia keluar. Sampai di tengah jalan dah. Dalam duk hijrah sampai tengah jalan dah. Quraisy duk hambat orang Islam ni. Jumpa lagi dia ni. Jumpa dia, dia terus cabar dengan Quraisy yang jumpa dia ni. Dia kata, hampa bukan tak kenal siapa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia kata, hampa bukan tak kenal aku siapa. Dia kata, aku adalah orang yang paling cekap kalau memanah. Dia kata, aku boleh garanti dekat hampa. Hampa tak boleh sentuh aku selagi anak panah aku tak habis. Dia kata begitu. Dia kata, kami pun tak mau bergaduh dengan hang. Cuma, harta yang hang tinggal, puak ni, dia duduk kira harta saja. Harta yang hang duduk tinggal di sana, tinggal di Mekah tu, kira lagu mana. Dia kata, kalau tu yang hampa mau, aku bagi kat hamba. Dia ambil. Dia kata. Dia pun kata, deal. Kira jadi. Dia lepas dia. Dan dia pun terus pergi ke Madinah. Dah tadi lah dia kata, dah okey lah, dah tak bagi bawa, tak apa, aku tetap pilih Islam, aku tetap pilih Nabi, aku nak hijrah, dah hijrah, tengah jalan pergi hambat, tahan pula nak tanya tu, harta hang tu kira macam mana. Dia kata, kalau tu yang hampa nak ambil, saya kata. Okey, lepas dia. Bila Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sampai saja di Madinah, di pintu masuk Madinah tu, Umar Al-Khattab duk tunggu dia. Sahabat hijrah, bukan hijrah sekaligus gitu. Mereka berperingkat-peringkat. Umar dah sampai dah di sana. Bila Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sampai, yang sambut dia di pintu masuk Madinah ni ialah Sayyidina Umar Al-Khattab dan beberapa orang sahabat lain. Bila dia sampai aja, Sayyidina Umar menangis terus. Sayyidina Umar kata dekat dia, Rabihal Bay', Rabihal Bay', Rabihal Bay'. Sayyidina Umar kata, untunglah menjaga kamu wahai Suhaib. Untunglah menjaga kamu wahai Suhaib. Untunglah menjaga kamu wahai Suhaib. Dia kata balik kat Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat ni. Dia kata, apa pula hampa doakan aku untung dalam menjaga. Sedangkan hampa pun untung juga. Pasal hampa pun hijrah sama. Dia kata.
Umar Al-Khattab kata dekat dia, tapi kami, Allah tak sampai turun ayat. Berbeza dengan kamu. Kamu punya hal hijrah daripada Mekah ke Madinah, Allah buat turun ayat untuk kisah kamu hijrah ni. Rabihal bay', beruntunglah meniaga kamu. Ayat apa? Ni ayat 207. Surah Al-Baqarah yang kita baca ni, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di kalangan manusia ada yang sanggup gadai nyawa kerana nak cari keredaan Allah. Ayat ni turun kerana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi tinggal harta kekayaan dunia ni kerana nak cari keredaan Allah. Allah buat turun ayat ni. Nabi bagi tahu dah dekat sahabat-sahabat ni, bila dia sampai, depa pergi sambut dia, depa pergi kata dekat dia, Suhaib, untunglah menjaga hang Suhaib. Bila dibawa dia pergi ke depan Nabi SAW, sampai Nabi pula kata dekat dia, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Nabi kata, beruntunglah Suhaib, untunglah Suhaib, untunglah Suhaib. Untung pasal apa? Pasal tindakan dia tu Allah puji dalam Quran. Bukan senang tuan-tuan, Allah nak turun satu ayat nak puji satu orang manusia. Untunglah hang Allah. Allah turun ayat kerana kes hang nak hijrah. Maka di antara orang yang sanggup buang segala-gala kerana nak cari keredaan Allah ialah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Menyakiti akan dia oleh kafir musyrikin di Mekah. Maka hijrah dia ke Madinah dan meninggal dia akan hartanya di Mekah. Itu dia cerita. Firman Allah, wallahu ra'ufun bil ibad. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat kasih sayang akan segala hamba-Nya. Sekira-kira menunjuk Allah akan mereka itu pada jalan keredaan. Allah bila dia sayang kita, dia tunjuk jalan keredaan dekat kita. Tanda Allah sayang kita. Contoh kesian, jumpa satu orang umur dah 80 lebih dan sebagainya. Sampai dah umur 80 lebih, jemaat pun tak nak nampak main semayang di masjid. Rasa macam mana? Bukan kita nak hina dia, bukan kita nak kata apa kat dia. Kita sangat sedih dengan apa yang berlaku kat dia. Dan dalam hati kita duk minta dekat Tuhan, ya Allah, jangan keturunan aku jadi macam ni. Umur 80 lebih dah. Muka langsung tak ada tanda-tanda ayat semayang. Jemaat pun tak pernah nampak main masjid. Susah nak cakap. Betapa hidayah Allah, keredaan Allah ni mahal. Allah tak bagi ke semua orang. Dia kata, dan turun kepada Abdullah bin Salam dan segala sahabatnya tak kala ta'zim, yang ni membesarkan mereka itu akan hari Sabtu. Abdullah bin Salam ni asal-asal orang Yahudi, kemudian masuk Islam. Walaupun dia dulu Yahudi, kemudian dia masuk Islam, tapi amalan yang dia duk pegang dalam agama lama dia ni, dia tak boleh nak tinggal. Di antaranya ialah orang Yahudi, hari Sabtu hari kebesaran dia. Dia ni dah masuk Islam dah. Tapi bila hari Sabtu dia duk rasa nak respect juga hari Sabtu ni. Dia tak boleh nak buang amalan yang dia dah sebati sekian lama. Punya tak bagusnya macam tu. Dan benci akan daging unta kemudian daripada Islam. Orang Yahudi tak makan unta. Dia dah masuk Islam. Islam membenarkan makan unta. Dia tak makan juga. Pasal apa? Dia tak boleh makan. Kan? Macam sebahagian daripada kita tak boleh makan lembu. Dia tak boleh makan. Dia lan. Kan? Padahal benda tu halal. Terang-terang halal elok. Tak ada masalah apa. Makanlah. Kerana sudah biasa pada agama Yahudi. Kerana amalan hak dia duk pegang dalam Yahudi dulu ni, duk terbawa-bawa lagi walaupun sudah masuk Islam. Tak mau macam ni. Allah tak suka macam ni. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai segala orang yang beriman, masuklah oleh kamu pada agama Islam itu sekalian hukum syariatnya. Bila kita kata kita jadi orang Islam, semua syariat Islam kita kena buat. Tak boleh lagi ada lagi negotiate lagi, hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat. No. Bila masuk Islam, kita kena buat semua Islam suruh. Benda macam ni tak boleh negotiate, tak boleh duduk tawak-menawak, tak boleh duduk tak boleh. Kita masuk Islam, hak Islam suruh semua kena buat. Syariat Islam tu kita kena buat.
dan tinggal oleh kamu daripada syariat Musa yang menyalahi bagi hukum Islam. Dan kamu bila dah masuk Islam, walaupun dulunya kamu Yahudi, kamu ikut kitab Taurat misalnya, bila turun Quran, Quran memansuhkan Taurat, kamu kena ikut Quran. Tapi dia ni dia tak boleh lagi, dia tak boleh. Dia duk masih lagi, Abdullah bin Salam ni masih lagi duk nak terikat dengan amalan dalam Yahudi dia. Firman Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kamu ikut akan segala jalan syaitan, yakni dengan pecah-pecah hukum agama, ikut setengah-setengah saja. Tak boleh. Bila kita kata kita Islam, Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Bila kamu masuk Islam, Islam semua. Tak mau ambil sikit-sikit. Islam waktu masuk Jawi aja, Islam waktu nak menikah saja, Islam waktu pergi Mekah buat haji, buat umrah saja, masa tu Islam. Bila balik mai pakaian tak mau ikut Islam. Bila balik banyak benda lempak buang Islam ke tepi. Tak mau macam tu. Bila kata Islam, daripada A sampai Z, daripada alif sampai ya, Islam suruh semua kita kena buat. Baru kita Islam. Oh, dalam soal pergi Mekah buat haji, buat umrah, keluar zakat apa semua cantik. Tapi mai dalam bab-bab yang tertentu hal lain kira tak apa boleh. Tak mau macam tu. Firman Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Bahawasanya syaitan itu bagi kamu seteru, yakni musuh yang nyata. Jaga baik-baik syaitan yang boleh nak memperdayakan kita. Firman Allah, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Dan jika cenderung kamu tidak bawa masuk pada sekalian hukum Islam. Bila kamu cenderung kepada sesat daripada jalan Islam, daripada kemudian barang yang datang ia akan kamu oleh segala kenyataan, yakni hujah yang zahir atas bahawasanya Islam sebenar. Tak boleh. Dah mai dah depan kita terang-terang, ni dia Islam yang sebenar, kita tak mau ikut Islam yang sebenar. Nabi nak ikut benda-benda yang sesat, yang tak betul, itu tak boleh. Tentu apa dia yang dalam ajaran Islam yang tak jelas ni apa? Yang tak jelas. Perintah suruh sembahyang jelas. Jelas. Ya, ramai orang tak sembahyang. Perintah tutup aurat. Jelas. Tapi ramai orang tak tutup aurat. Banyak perintah dalam Quran ni. Perintah haram riba. Macam-macam perintah dalam Quran ni. Jelas. Hukum dia. Tapi orang langgar macam tu. Dia kata sebagai orang Islam, bila dah main hukum yang jelas, kena ikut hukum yang jelas tu. Tinggal semua hak sesat-sesat ni tinggal. Firman Allah, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang keras, yang tiada lemah akan dia oleh sesuatu, lagi hakim pada perbuatannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala aziz, dia maha perkasa. Tak ada siapa boleh challenge Allah. Tak ada siapa boleh challenge Allah. Bahkan Allah itu hakim, maha bijaksana. Tak ada siapa lebih cerdik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Tiada nanti-nanti mereka itu, melainkan bahawa datang akan mereka itu oleh Allah akan azabnya, yakni pada mahsyar esok, pada segala bayang-bayang teduh daripada awan yang putih dan awan yang nipis. Dia beritahu dekat kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa lagi? Hal yang zuruna. Adakah kamu masih nak tunggu? Nak nanti lagi? Nak ikut Allah ni nanti sat dulu? Sehingga an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamam. Nak tunggu sampai esok dah Tuhan bagi kamu bangun di padang mahsyar esok. Dia mai ghamam atas kepala kamu. Masa tu baru nak ikut betul-betul apa yang Tuhan suruh? Tuhan tanya macam tu. Ni law ni peluang untuk kita ikut, untuk kita buat amal duk ada, tak mau buat, tak mau ikut. Nak tunggu bila? Tuhan kata, nak tunggu esok ni, dah aku bangunkan manusia semua di padang mahsyar, masa tu aku buat mai ghamam, aku buat mai satu awan atas kepala hampa, masa tu baru hampa nak ikut Islam, tak dah lah. Kalau nak ikut Islam, lah ni. Kalau nak beramal dengan Islam, lah ni. Masa masih boleh hidup, duk menyawa di atas dunia ni, masa ni kalau nak ikut Islam. Dah mati esok ni, tak timbul dah cerita ikut Islam. Tak boleh buat apa dah. Firman Allah, wal malaikatu wa qudiyal amr. Dan datang malaikat dan dihukum binasa oleh mereka itu.
Di padang mahsyar itu dia mai awan. Dalam hadis dia buat mai cerita lah tentang ayat ni. Dia buat mai cerita tentang ayat ni. Bagaimana manusia, dia kata di hari akhirat itu, di padang mahsyar, mati-mati nak cari siapa boleh tolong dia. Manusia ni di padang mahsyar itu sama-sama duk berhimpun di padang mahsyar ni, duk bercakap. Siapa agak-agak boleh tolong kita ni? Teruk sangat ni keadaan ni. Dengan panas, dengan matahari sejengkal atas kepala, dengan peluh duk tenggelam diri sendiri. Dengan dahaga ni Allah Ta'ala yang mengetahui berapa punya teruk dahaga. Dalam keadaan macam tu, manusia sama manusia. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Manusia sama manusia ni duk bercakap. Dia kata, siapa agak-agak boleh bagi syafaat tolong kita ni? Maka akhirnya ada satu orang kata, kita pergi jumpa Nabi Adam AS. Dia makhluk manusia yang pertama Allah bagi jadi atas muka bumi ni. Tentu dia ada kedudukan yang cantik di sisi Tuhan. Kita minta tolong dia, dia boleh minta dekat Tuhan suruh tolong kita. Jom pergi jumpa. Pakat belarak ramai-ramai cari-cari. Nabi Adam pun ada dalam kawasan tu juga. Jumpa Nabi Adam. Bila jumpa, Nabi Adam terus tanya mereka. Agak-agak kamu pasal apa yang kamu semua lah ni duk ada di atas muka bumi, tak duduk dalam syurga? Agak-agak kamu pasal apa? Nabi Adam kata, kamu semua terhumban ke muka bumi ni kerana aku lah. Dia kata, kerana aku dah buat satu silap dengan Tuhan. Tuhan larang aku mendekati pokok tu, aku pergi dekat juga. Maka aku kena murka Tuhan. Aku dicampak turun mai ke dunia, maka semua zuriat aku ada di atas dunia. Aku yang dah ada salah ni, macam mana aku nak minta dekat Tuhan? Dia kata. Maka lepas tu pakat belarak pergi jumpa Nabi-Nabi yang lain pula. Jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, jumpa apa semua. Semua pun dengan jawapan masing-masing. Semua pun dengan jawapan masing-masing. Yang jawapan tu nak beritahu kata, kami tak mungkin boleh tolong hampa ni. Akhirnya jumpa Nabi Muhammad SAW. Bila jumpa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kata, aku boleh tolong. Nabi terus sujud di bawah arasy Allah. Sujud minta kepada Allah supaya dilepas orang-orang ni daripada azab sengsara padang mahsyar. Maka sekali sujud satu puak Allah lepas. Sekali sujud satu puak Allah lepas. Sekali sujud satu puak Allah lepas. Dalam keadaan macam tu, dia main cerita ni. Cerita Ghamam ni. Dia main tiba-tiba di padang mahsyar tu, dia main satu awan gelap. Kemudian terbelah awan tu, turun main malaikat-malaikat Allah. Maka berbagai-bagai azab turun beserta dengan turunnya malaikat-malaikat Allah ni nak mengazab orang-orang yang masih tinggal di padang mahsyar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana kita nak compute otak kita dengan cerita-cerita hadis ni? Tuhan kata, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Tuhan kata, aku dah buat main dah, ayat Quran dah buat main dah, hadis Nabi semua dah buat main dah. Faman syaa'a falyu'min. Siapa berasa nak beriman, dia boleh beriman. Siapa nak percaya apa yang kita cakap tadi, Quran hadis tadi, nak percaya, falyu'min, maka dia boleh beriman. Dia boleh percaya. Wa man syaa'a falyakfur. Tuhan kata, tapi siapa yang nak engkar, nak kufur, tak mau percaya, falyakfur. Dia boleh engkar, tak ada masalah. Akhirat esok Tuhan tunggu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah jua dikembali segala kerja akhirat pada membalasnya. Akhirat esok semua kembali kepada Allah. Siapa pun tak boleh campur urusan Allah di hari akhirat esok. Kalau di akhirat esok Allah Subhanahu Wa Taala nak buat mai awan gelap kepada orang yang duduk di mahsyar, mai awan gelap semua seronok duk ingat hujan nak turun, boleh hilang panas, boleh hilang dahaga. Tiba-tiba hak luruh turun mai kala jengking. Al-aqarib. Dia kata turun kala jengking, turun ketih pula. Ada di padang mahsyar ni. Allah nak buat macam tu, Allah boleh buat. Siapa pun tak boleh kata apa-apa ke Tuhan pada hari itu. Kalau Allah kata aku nak turun matahari mai sejengkal atas kepala. Atas dunia ni duk bahas macam mana matahari nak turun sejengkal atas kepala. Matahari duduk berapa juta kilometer daripada bumi pun hangat macam apa lagi. Kalau buat turun bukan kata atas kepala. Buat turun dekat sikit lagi pun lebok kita ni. Apa ni duk bercakap kata matahari nak duduk sejengkal atas kepala. Han cakap, nak cakap apa pun. Esok tengok betul tak betul. Kita orang Islam, kita percaya dengan Quran, kita percaya dengan hadis Nabi. Kerana kita orang Islam, kita rasa selamat kalau kita percaya dengan Quran dan hadis Nabi. Walaupun benda yang kita percaya tu tak masuk akal. Tapi oleh kerana Allah kata, kita percaya. Oleh kerana Nabi kata, kita percaya. Walaupun 1 juta orang, 10 juta orang, 100 juta orang kata tu saya percaya. Kita, ini Allah kata, ini Nabi kata, kita percaya.
Kita percaya ni yang nak selamat esok, dia yang tak percaya tu yang nak selamat esok. Kita tunggu dan tengok di sana macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah juga dikembalikan segala kerja akhirat esok untuk nak membalasnya. Tuhan yang akan atur pembalasan kepada orang engkar di hari akhirat esok dan balas syurga kepada orang-orang yang beriman dengan dia. Firman Allah, sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanya olehmu wahai Muhammad akan Bani Israel, yakni Yahudi Madinah tu. Berapa banyak kami datang akan mereka itu daripada mukjizat yang zahir. Seperti buka laut, terbelah laut. Seperti turun al-manna dan salwa. Maka tukar mereka itu akan dia dengan kufur. Tuhan sebut, Tuhan ungkit balik benda ni. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, sal Bani Israel, wahai Muhammad, pergi jumpa Yahudi. Ada di Madinah tu. Madinah ni dulu ada Yahudi. Bani Nadir, Bani Qainuqa. Dengan Bani apa satu lagi? Quraizah. 3 Bani Yahudi tu ada di Madinah pada masa tu. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, pergi tanya Yahudi tu. Tak usah tanya tak lagi apa. Pergi tanya mereka sendiri. Pergi tanya mereka sendiri, betul tak betul? Masa Nabi Allah Musa alaihi salam turun kepada Bani Israel, turun kepada Yahudi dulu, Allah bekalkan kepada Nabi Musa ni beberapa mukjizat yang zahir. Boleh nampak. Very obvious. Tengok boleh nampak terang-terang. Depan-depan mata. Nabi Musa pegang tongkat dia, lempang. Tongkat tu berubah jadi ulang besar. Pergi telan semua ulang-ulang ahli sihir Firaun. Betul tak betul benda ni dah jadi dah dulu? Pergi tanya mereka. Betul tak betul? Waktu Nabi Musa kena hambat dengan Firaun ni sampai tepi laut, Nabi Musa ambil tongkat dia, pukul laut, tiba-tiba laut terbelah 2. Boleh turun lalu ke bawah nu sampai naik balik sana balik. Kemudian bila dah tentera Firaun sampai di tengah-tengah laut, Allah suruh pukul balik air laut tu, cantum balik mati. Betul tak betul benda ni dah jadi dulu? Ataupun benda ni cerita dongeng dalam Quran saja? Ditanya Yahudi tu, mereka boleh cerita. Betul tak betul benda ni dah jadi dulu? Betul tak betul Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Bani Israel ni bila Nabi Musa pergi minta, ya Allah, buat turunlah mai satu jenis hidangan yang mereka tak boleh dapat di atas muka bumi ni. Allah buat turun al-manna dengan salwa. Buat turun mai 2 jenis madu yang cukup manis dan juga sejenis burung seakan-akan burung puyuh. Turun mai bagi mereka makan. Dan mereka makan memang tak ada benda ni di atas dunia. Makan. Lepas tu Nabi Musa kata, hampa percaya tak? Allah Tuhan aku dan Tuhan hampa semua? Mereka kata kami kenyang tak boleh cakap lagi. Nanti kami bagi tahu balik. Betul tak betul Allah dah tunjuk dah benda ni berlaku terang-terang depan mata mereka dulu. Pergi tanya mereka betul tak betul? Macam tu punya bukti Allah tunjuk mai dekat mereka, maka tukar mereka itu akan dia dengan kufur. Terang-terang Tuhan tunjuk bukti, mereka kufur juga dengan Tuhan. Tuan-tuan ingat orang hari ini tak mau nak percaya kepada Tuhan, tak mau nak percaya kepada dalam kubur ada muka dan nakir, tak mau percaya kata esok kita akan bangkit di padang mahsyar. Orang-orang yang tak percaya ni, kalau Tuhan tunjuk bukti macam mana Tuhan tunjuk dekat Bani Israel, agak-agak mereka ni nak beriman ke tak? Belum tentu lagi. Pasal apa? Pasal dah ada satu rekod yang boleh kita tengok. Rekod yang dibuat oleh Bani Israel, minta yang tu, minta yang ni, Tuhan bagi terang-terang, tak mau beriman juga. Soal nak beriman, tak mau beriman ni bukan soal bukti ada ke tak ada. Soalnya hati dia tak mau beriman dengan Allah. Kalau hati tak mau percaya, terus dah cakap macam mana lah, dia tak akan percaya. Tapi kalau hati nak percaya, sikit aja dia boleh percaya. Dia kata soal kerana tingkat taubih dan kerana menarik dan juga mengkeji mereka itu. Dia pergi tanya mereka ni, macam mana mereka ni pergi buat dengan tu, akhirnya mereka mengeji Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at. Dan barang siapa yang tukar akan nikmat Allah daripada kemudian barang yang datang akan dia, akan jadi kufur mereka itu. Fa innallaha syadidul iqab. Maka bahawasanya Allah Taala itu sangat-sangat dahsyat siksa dia. Allah bagi nikmat, dia balas balik dengan kufur. Dia minta apa pun Tuhan bagi, dia derhaka Tuhan lagi. Kita apa-apa Tuhan tak bagi kita. Alhamdulillah, semua dia bagi. Buat satu dia bagi apa? Nikmat Islam. Jadi orang Islam. Nikmat, tuan-tuan. Jahat macam mana pun kita ni, kalau sekiranya kita masih Islam, cuma jahat aja.
Mati akhirat esok ni masuk neraka. Tuhan balas kita sesuai dengan dosa yang kita buat di atas dunia. Dia balas kita sampai habis. Dosa kita ditebus dengan azab Tuhan. Lepas juga kita masuk syurga. Pasal apa? Pasal kita Islam. Berapa punya mahal tu tiket kita jadi orang Islam tu. Berapa punya mahal tiket tu. Itu nikmat paling besar. Kerana Islam tu, satu hari tu masuk syurga juga kita ni. Dan betapa ruginya manusia yang buang Islam ni. Kerana dia buang tiket untuk nak masuk syurga. Syukur atas nikmat Islam yang Allah bagi kat kita. Syukur atas nikmat bukan sahaja jadi orang Islam, Allah jadikan kita orang yang beriman. Kita percaya dengan Allah. Kerana percaya Allah, maka kita sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kerana percaya Allah, kita bangkit tengah malam sekali-sekala buat sembahyang tahajud. Kerana percaya Allah, kita bagi derma dengan ingat apa? Allah suruh buat benda ni. Kerana percaya Allah, kita buat semua benda-benda yang kita duk buat lah ni. Syukur Allah bagi kita jadi orang Islam. Syukur pasal Allah bagi kita percaya kepada Allah. Sedangkan ada orang Islam yang tak mau percaya dengan Allah. Syukur Allah bagi kita sihat, tuan-tuan. Sihat, boleh main masjid apa semua, batuk demam sikit tak apa. Dalam keadaan berapa ramai orang yang Allah tarik kesihatan daripada dia. Allah tarik kesihatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya. Telah dihiasi bagi segala kafir itu akan hidup dunia. Maka kasih mereka itu akan dia. Kesian orang kafir ni. Mata dia tak tembus sampai akhirat. Kesian. Mata dia ni tebalan dengan dunia. Ya tengok takat mana ada dinding tu je. Balik dinding tu kolah pun dia tak nampak. Orang kafir ni dia duk nampak takat dunia ni aja. Atas dunia ni kita kerja susah payah, tungging terbalik apa semua. Kita kerja, kita cari duit, kita dapat duit, kita hidup mewah. Habis dekat tu. Dia tak fikir dah ni lepas dia mati esok nak start satu cerita baru. Yang cerita tu lagi panjang daripada cerita dunia. Dunia ni panjang macam mana pun dia ada expiry date dia. Dia ada tempoh rosak dia. Manusia ni macam mana pun dia jumpa satu tarikh, dia expired, dia mati. Ada baru 30, expired lah. Ada Tuhan tarik pergi sampai 80, baru expired. Ada Tuhan rentak pergi dia sampai 100 lebih, baru expired. Pokok pangkalnya, dia akan jumpa tarikh expiry dia. Tapi akhirat esok, kita bangkit daripada kubur hidup ni, bangkit tu, bangkit tak mati dah sampai bila-bila. Maknanya cerita akhirat jauh lebih panjang daripada cerita dunia. Jadi manusia, dia duk gelut ni, hak ada expiry date ni. Hak ni dia duk gelut sangat, hak no dia buang terus. Maka silap ni, dia akan menyesal di akhirat esok. Firman Allah, وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Bukan sahaja dia ni nampak dunia ni elok, bahkan mengolok-olok mereka itu daripada segala orang mukmin kerana kepapaan orang muslim itu. Seperti mana Bilal Habashi dan Ammar Arabi dan Suhaib Rumi mengolok-olok mereka itu atas mereka itu dengan harta dan kekayaan mereka itu. Bukan sahaja dia tak mau percaya kepada apa yang Tuhan kata, buat main-main pula kepada orang yang beriman. Buat main-main. Dia kata tak mesti pakai jubah, pakai serban baik. Apa hal yang piduk camdek satu macam lagu tu pasal apa? Tuan-tuan pernah tengok orang pakai jubah, pakai serban, piduk gencok di naik kelab, di karaoke? Piduk menyanyi lagu racun di tangan kananmu, apa madu apa tangan kirimu apa kan? Tengok dia ni dengan jubah dengan serban buat dia buat. Ada pernah tengok? Ada. Dia malu kepakaian dia ni. Dia malu nak pergi masuk tempat-tempat tak elok ni. Malu. Bukan dia malu ke Allah aja, malu ke baju dia ni. Baguslah. Bila orang pakai macam tu, baguslah. Kita tak mau pakai, tu soal lain. Jangan pergi duk camdet orang yang pakai. Tak syoklah macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mengolok-olok mereka akan segala orang mukmin. Dia buat perli-perli main dekat orang Islam, orang yang beriman ni. Tidur rentak janggut kau tu saja. Pi pegang janggut kau tu. Ni janggut cari makan kan, janggut apa ni? Buat begitu apa tu? Anak taruh janggut taruh, tak mau taruh sudah. Bila benda tu sunat.
Yang pergi duduk rentak main janggut orang pasal apa? Jadi dia himbau orang sekali masuk parit tu saja ya. Kan? Duduk olok-olok main, duduk perli-perli main kepada orang yang beriman ni kerana kepapaan mereka itu. Kerana miskin tu dia duduk olok-olok main. Baguslah ikut Islam, yang inilah yang dapat. Baguslah ikut Islam, tu saya duk beli kereta, tu ada apa, naik unta lah. Dia duk buat olok-olok main dekat orang tu kutuk. Maka yang duk kena ni siapa dia? Bilal Habashi. Bilal kenalah, tentulah. Bilal tentu kenalah. Itu sebab pahala dia besar di sisi Allah. Sejarah Bilal ni pada awal sampailah akhir hayat. Sepanjang-panjang umur duk kena hina dengan orang. Tapi betapa mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan bermula segala orang yang takut Allah itu pada atas mereka itu pada hari kiamat. Tuhan bagi jaminan. Tuhan kata walladzina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang takut kepada Allah masa atas dunia ni, fawqahum yaumal qiyamah. Hari kiamat esok depa ni nanti duduk atas berbanding dengan hampa duk perli depa ni. Atas dunia ni tak ada orang nak defend. Bila kena ni tak ada orang nak defend. Ada orang pergi tambah tay pula sikit lagi. Tapi Allah kata orang yang kerana Islam dia dihina, kerana iman dia dihina, di hari akhirat esok kok mana pun dia atas daripada orang-orang ni semua. Allah akan pastikan dia duduk tempat atas. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang memberi rezeki akan mereka itu yang dikehendaki dengan tiada hisab. Allah akan bagi rezeki kepada mereka ni bighairi hisab, tanpa hisab. Tuhan bagi. Tuhan bagi kepada orang yang beriman. Orang yang beriman tuan-tuan nampak duit tak ada, tapi kita tak tahu betapa tenangnya jiwa dia. Orang yang beriman ni kita tengok nampak lagu biasa aja, tak kaya tak mana dan sebagainya, tapi makan alhamdulillah lah. Ada sesetengah, tak semua, sesetengah orang kaya raya Tuhan bagi macam-macam kat dia, makan tak lalu. Allah bagi rezeki duit, tapi rezeki makan Tuhan tarik. Duit nak buat apa? Duit nak buat apa kalau makan tak lalu? Duit nak buat apa? Nak beli baju, orang duk beli baju selai habis-habis mahal RM200 selai baju. Dia pergi beli selai RM20,000. Apa? Baju RM20,000 dengan baju orang beli RM20 apa ya? Tapi makan ni, kawan ni makan alhamdulillah, bukan ada apa pun, sambal dengan ikan tambang kiat saja. Dia boleh pergi 3 pinggan. Alhamdulillah boleh jalan. Yang dengan apa kambing panggang dengan apa tak lalu makan. Tuhan tarik rezeki. Tuhan bagi duit, tapi Tuhan tarik rezeki. Yang kata rezeki ni kita ni bila sebut kita rezeki, dia nampak duit. Nah, rezeki ni macam-macam. Ni napas apa oksigen hak kita duk menyawa ni rezeki lah ni. Tuhan bagi kat kita rezeki yang Tuhan bagi. Entah bisa tengok orang penat, orang kena penyakit asma, penat. Allah. Duduk sebelah kita aja, kita boleh duduk menapas elok, dia penat, ambil biji mata putih, sampai duduk nak capai orang, nak pegang baju orang, nak apa, nak cari inhaler tu, nak penat. Allah tahan rezeki ni, oksigen ni tak boleh masuk, dia duduk sedut tak cukup. Tengok dia duduk nak kita tengok dia pun kita penat, dia lagi penat lah. Kita tengok orang penat ni, takut. Tengok di hospital itu penat. Orang duk bubuk ni oksigen di ni. Duk di kanan. Apa dia punya tangki tu? Dia penat. Penat teruk, kronik. Keadaan kritikal. Dia duk tunjuk, dia nak suruh alih main belah kiri. Dia kata ganggu belah kanan. Ya adik-beradik ni pergi jumpa doktor, pergi abang dekat doktor, kata ni dia lemah tu duk balik kanan, tolong alih tangki pergi balik sana. Doktor kata tak boleh sebab wire tu pendek, kalau nak pergi ke ujung katil nak pusing nak kena disconnect dulu. Pergi balik tu nak kena buah balik. Dia keadaan dia kritikal. Takut bila kita disconnect sekali lagi dia tak cukup oksigen. Doktor kata tak boleh. Oh, anak dia pula pergi nak tunjuk satu macam punya angin lepas pergi tumbuh meja pula depan doktor. Mak saya mau pula tengok. Doktor kata tak apa, tapi apa-apa jadi you tanggungjawab.
Doktor ni pun dia tak mau lah. Tadi kena buah siku sebiji ke apa kan saja. Okey, tak apa. Tapi saya beritahu dulu risiko dia macam ni. Tak nak buat. Tak apa. Cabut. Dia bangkit duduk. Tuan-tuan dia jeger biji mata terbuntang. Dum jatuh mati tu. Kita ada ujung tu pula tu. Tengok. Tuan-tuan nampak oksigen tu. Berapa punya nikmat ni Tuhan duk bagi main. Disconnect sat je. Dia tak cukup dah. Oksigen nak supply masuk tak cukup dah. Terus bangkit berdiri dia jeger biji mata jatuh. Dum. Ambil. Dia anak hak cengeng tadi. Pergi tumbuk pula pintu hospital saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini rezeki Tuhan bagi. Anak Tuhan bagi rezeki, RM2 Tuhan bagi rezeki, kesihatan Tuhan bagi rezeki, lalu makan ni rezeki. Ini semua ni rezeki yang Tuhan bagi. Allah bagi rezeki ini kepada manusia. Maka diberi rezeki yang luas pada akhirat atau di dunia dengan dipermilik yang dikehendakinya itu dengan tiada hisab. Dengan dipermilik akan orang yang diolok-olok itu, akan harta orang-orang yang mengolok-olokkan itu. Itu dia. Allah akan bagi. Hak kawan ni punya, esok Allah bagi dekat orang yang dia olok-olok main. Firman Allah, kana an-nasu ummatan wahidah. Wallahu a'lam. Kita pun itu. Lepas ni kita sambung, kana an-nasu ummatan wahidah. Adalah manusia tu asal dia umat yang satu. Atas iman semuanya. Asal Tuhan bagi jadi manusia dulu satu aja. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ummatan wahidah. Kemudian esok ni fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Kemudiannya Allah bangkitkan nabi-nabi untuk nak perbetul balik manusia yang mulanya bersatu yang jadi pecah-pecah ni. Hantar nabi pula nak perbetul balik bagi jadi satu. Insya-Allah kita baca. Wallahu a'lam. Seorang ulama datang hendak sembahyang di masjid kita. Patut ataupun tidak patut kita pelawar beliau menjadi imam sembahyang? Kira dia gini, hak menjadi imam ni dia mesti sahibul bait. Itu dalam agama dia begitu. Orang yang paling layak menjadi imam ialah tuan tempat tu. Kalau dia ni ulama, kita kata orang baik-baik, orang bagus-bagus main masjid kita. Semua pun kenal dia orang bagus-bagus. Kita sebagai orang biasa tak boleh pelawar dia jadi imam. Tu imam kena pelawar dia jadi imam. Sebab yang berhak untuk menjadi imam ialah imam tempat tu. Kecuali kalau sekiranya yang mai itu dia penguasa tempat tu. Qadhi misalnya. Qadhi daerah tu. Qadhi ini dia adalah pemimpin. Dari segi agamanya dia adalah pemimpin pada daerah tu. Dia kalau dia mai, dia boleh overrule imam tempat tu. Lain daripada tu, mesti dengan izin daripada imam yang ada di tempat tu. Kalau tu imam sendiri kata sila, okey, cantik. Kita ni orang biasa nak karya apa semua, kita nak main duk potong naik tak boleh. Pasal apa? Pasal ada tuan di tempat tu. Ada sahibul bait. Ada tuan rumah di tempat tu. Ini dari segi adab. Dalam agama, adabnya begitu. Cuma kita sebagai imam, sebaik-baiknya, kita dah tengok dia ni orang bagus, orang kenal, kita suruh dia. Semua dia nak. Itu lebih baiklah. Jadi nampak kita ta'zim ataupun takrim. Kita tunjuk kita ikram kepada orang-orang alim, orang ulama yang baik-baik macam ni. Apakah kriteria seorang pemimpin masjid? Ini banyak kali lah duk tanya. Pemimpin masjid, dia kena main semayang masjid dulu lah. Macam mana dia nak pimpin kalau masjid pun dia tak main? Kan apakah kriteria seorang pemimpin masjid? Buka balik dalam ayat Quran. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang berhak memakmurkan masjid Allah itu ialah man amana billah, orang yang beriman dengan Allah. Apa semua dia bagi syarat-syarat semua di sana. Baca ayat tu, itulah syarat-syarat nak menjadi orang yang mentadbir masjid. Dia bukan pemimpin masjid, dia adalah pentadbir masjid. Dia tolong tadbir masjid ni.
So yang paling penting, saya selalu bagi tahu, yang paling penting ialah dia pun mas'ul di depan Tuhan esok. Tuhan akan tanya dia. Hang masa hidup dulu pegang masjid sekian-sekian, apa hang buat untuk nak membasmi kejahilan di kalangan anak qaryah situ? Mas'ul, jawab depan Tuhan. Kalau dia ada buat, dia ada susun program di masjid dengan kuliah bulanan dia, dengan ceramah sekali-sekalanya, dengan apa semua dia buat elok. Kemudian publicity dia buat pun cukup, dengan banner keluar, dengan poster lekat sana sini dan sebagainya, nak tarik orang supaya memahami agama. Dia dah buat yang tu semua, orang tak main juga. Dia okey. Tanggungjawab dia selesai. Tapi kalau dia yang duk tahan tak bagi orang main, dia ni nampak masalah besar. Orang ni tak boleh main, orang ni tak bagi, orang ni tak kena, yang ni tak betul, dia ni semua orang tak betul. Tengok-tengok satu kampung semua jadi tak betul. Pasal apa? Pasal tak boleh siapa main apa betul. Tuan-tuan, bukan kata kita orang awam ni. Alim ulama pun ada silap. Perlu kepada wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wazakir, bagi peringatan. Fa inna zikra, kerana peringatan itu tanfa'ul mu'min. Dia memberi manfaat kepada orang yang beriman. Kita manusia, kita duduk pada kedudukan apa pun, kita tetap manusia. Sebagai manusia ada. Cuma nak banding, kalau kita baik, nak banding dengan orang yang kita kurang. Minimum kesalahan kita berbanding dengan orang-orang yang tak ambil tahu agama ni. Dia banyak kesalahan. Tapi tang salah tu jadi. Sekali dua kali jadi. Sekali dua kali jadi. Alangkah baiknya kalau sekali dua kali tersilap tu ada orang boleh main tolong pembetul. Dengan adab lah. Dengan adab yang cukup cantik. Main elok-elok, jumpa, cakap. Ni lagu ni cerita. Alhamdulillah. Kalau sampai siapa pun tak boleh nak tegur, tak boleh nak berbetul kita, macam mana tuan-tuan? Kena ada orang boleh tegur kita. Kena ada. Dan orang nak tegur, adab mesti kena cukup cantik. Kan? Masalah lah ni dia jenis lagu nak tunjuk dia pun champion juga, bangkit. Bagi soalan pun cara nak tanya macam Syarif nak tembak kawan aja. Jadi daripada awal keikhlasan dia itu diragui lah. Diragui. Buat pergi elok lah. Apa pun kalau nampak tak betul, dia abang dia elok. Tu imam baca tak betul. Misalnya kita pandai tajwid. Tu imam baca tak betul. Selotong elok-elok. Tengok cantik punya tempat, siapa pun tak ada. Dia beritahu kata, Ustaz, sama ada telinga saya salah dengar ataupun macam mana kan. Tapi saya dengar macam Ustaz tiap-tiap kali salam dia kata Assalamualaikum. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi begitu. Saya dengar silap ke tak tahu, tapi kalau ni Ustaz tanya-tanya orang lain sama saja. Tidak siapa nak tegur dah. Dan dia pun bila kena macam tu tentulah tak seronok dia. Dengar. Wah, asam dia budak ni mereka tegur aku. Tapi simpanlah kan. Bukan semua orang yang main tegur kita tu cerdik. Kan? Bukan semua orang yang main tegur kita tu cerdik. Kadang dia pun baru dapat benda tu, dia pun hangat satu macam, dia pun kita nak kena faham lah. Bila dia main tegur apa lebih kurang, kita kata dia terima kasih lah, lepas tu cepat-cepat dikelembang. Takut duk cakap lama lagi dia hidup merodak dalam perut kita lagi, kita sidai dia pula. Kan? Ada juga orang jenis tak ada diplomasi dalam menegur orang. Tuan-tuan, siapa tuan-tuan yang suka maruah dia dijatuhkan di depan orang? Siapa? Siapa dia yang suka orang jatuhkan maruah dia di depan orang? Siapa dia? Manusia yang waras fikiran semua tak mahu. Tapi kalau dia tak mau orang jatuhkan maruah dia di depan orang, dia jangan jatuhkan maruah orang di depan orang ramai. Islam ajak macam tu lah. Kita tak suka orang main tegur bagi kita malu, kita jangan tegur orang bagi orang malu. Islam bagi tu cantik lah. Kita pakai benda-benda ni lah. Pakai saluran-saluran yang elok, yang baik. Tegur. Matlamat kita bukan nak tunjuk kita pandai dia bodoh. Matlamat kita nak bagi betul semua. Itu matlamat kita. Kalau matlamat kita dah menyimpang, kita bermatlamat nak menjatuhkan dia, maruah dia biar jatuh pada muka dia, nak tunjuk orang kita lagi pandai, kita pun tak dapat pahala dengan teguran kita. Dosa lagi nanti nak main kat kita. Dia macam tu tuan. Jadi muhasabah diri kita balik, kita bukan orang yang sempurna.
banyak lemah, banyak kesilapan kita. Hak salah silap kita, istighfar minta ampun dekat Tuhan. Kalau sangkut dengan orang, kita pergi minta maaf dekat dia. Kita betul-betul flat depan Tuhan. Kita dengan tak ada apa kita ni depan Tuhan. Tak ada apa. Cantik semua. Mudah-mudahan tuan-tuan. Matlamat kita nak masyarakat kita jadi elok. InsyaAllah. Allah akan bantu kita kalau niat kita ikhlas. Kerana Allah. Wallahu'alam. Yang baik itu daripada Allah. Yang tak baik silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu wa amilus اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.